Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran Al-Quran tahun 3, berkisahkan tentang kefahaman surah Al-Kafirun. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay, kita lihat pada maknanya. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Okay, seterusnya kita pergi kepada latar belakang surah. Okay, pada penyebaran Islam di Mekah, kaum Quraisy menentang Rasulullah dan tidak berhenti mencari cara untuk menghentikan dakwah Islam. Okay, yang kedua, antara urutan kaum Quraisy tersebut ialah mereka menawarkan jika Rasulullah mahu memuja Tuhan mereka, maka mereka pun akan memuja Allah. Ketiga, kemudian surah ini diturunkan untuk menjawab hal itu. Okay, maksud surah Al-Kafirun ialah orang-orang kafir. Al-Kafir itu maksudnya orang-orang kafir. Surah ini tergolong dalam surah Makkiyah, yang ini surah yang diturunkan di Mekah ataupun sebelum hijrah ke Madinah. Okay, surah ini mempunyai 6 ayat dan merupakan surah yang ke-109 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Surah ini dinamakan Al-Kafirun, diambil dari ayat yang pertama dalam surah ini. Surah ini memutuskan harapan orang kafir untuk memujuk Rasulullah agar berkompromi, iaitu berlapang dada dengan mereka dalam aspek penyembahan, ibadah dan agama. Seterusnya, termasuk dalam pengajaran surah, kita dapat 3 aspek yang ditekankan dalam surah ini. Yang pertama, aspek ibadah, aspek penyembahan dan aspek agama. Okey, seterusnya aspek penyembahan. Bahawa Nabi dan orang mukmin dengan golongan kafir tiada persamaan dalam aspek penyembahan. Jadi orang Islam ataupun orang beriman tidak sama dalam aspek penyembahan terhadap Tuhan dengan orang-orang kafir. Golongan mukmin hanya menyembah atau mengabdikan diri kepada Allah, manakala golongan kafir pula menyekutukannya dengan menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala, manusia, bintang, malaikat dan sebagainya. Seterusnya dalam aspek ibadah, golongan mukmin beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan mengikut syariatnya, manakala golongan kafir pula mereka melakukan syirik dan mengikut cara ciptaan akal dan hawa nafsu mereka. Dan yang terakhir, dari aspek agama, aspek bagi seluruh ajaran Islam adalah tauhid kepada Allah, iaitu beriman dan percaya kepada Allah. Kekufuran pula berasaskan hawa nafsu dan akal pemikiran yang terbatas. Kesimpulannya, orang yang mengamalkan ajaran Islam menuju dan merasa dekat dengan Allah, manakala orang yang mengamalkan kekufuran akan semakin jauh dari Allah. Jadi habis mengajar untuk hari ini, aktiviti murid pada hari ini, buku yang diperlukan, buku aktiviti pendidikan Islam tahun 3. Murid-murid diminta membuat latihan pada muka surat 2 dan 3, dan murid tidak perlu menghantar segera, tarikh penghadaran akan dimaklumkan kemudian. Okey, ini adalah contoh muka surat yang perlu murid buat, muka surat 2 dan 3 di dalam buku aktiviti pendidikan Islam. Dan jika ada sebarang pertanyaan dan kemusykilan, boleh hubungi saya seperti alamat yang tertera
email, WhatsApp atau Telegram dan media-media sosial yang lain. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.